Kalau semua okey, tajuk ni okey lah. Kita pilih je lah tajuk ni. Sebab aku rasa tajuk ni macam relevan je. Kan? Macam okey je. Saya okey. Sebab kalau tengok tajuk-tajuk yang lain tu macam susah sikit je. Ni susah juga tapi relevan lah untuk kalau kita nak pilih. Kan? Sebab lagi kegunaan dia meluas dekat Malaysia ni. Betul. Sebab benda ni memang baguslah kalau dapat buat. Dapat. Okey lah macam tu lah. Relevan lah. Tajuk ni kira relevan lah. Boleh lah. Betul. Dia memudahkan kita lah nak tahu parking tu ada kosong ke tak. Sebab kalau tajuk ni kan, kalau kita pilih, bagi aku sesuai sangat lah. Kan? Sebab kalau tengok sekarang ni lah kan, macam hari semakin hari tu tengok kereta tu banyak sangat dah orang pakai. Kan? Kat Malaysia ni kereta banyak sangat orang pakai. Kalau hujan pun mesti orang naik kereta ke. Kalau nak pergi mall ke, nak pergi mana ke, dia jadi macam pack tau. Semua nak parking. Betul tak? Kalau pergi mall kan, kalau time event ke, raya ke, kan jadi macam pack. Nak parking jadi susah. Lepas tu bila dah masuk mall ke, bila nak masuk pusing. Lepas tu tak jumpa parking. Kadang sampai 5 kali pusing sebab nak mencari kan. Dia menjimatkan masa. Lagi satu dia macam sistem dia akan terurus lah macam tu. Sekarang ni kalau kau perasan dekat mall-mall memang banyak dah ada yang parking yang guna sensor lampu tu kan. Tapi tu pun kadang-kadang tak betul. Kadang-kadang nampak lampu tu hijau, pergi sampai sana tak ada parking. Tak ada parking. Dah ada kereta tapi tak kena pada sensor lah. Maksudnya sensor tu, kereta tu tak kena pada sensor. Jadi sebab tu lampu tu jadi macam tak bertukar kan. Jadi kalau macam tajuk ni kalau okey, kalau dapat buat lah kan, kira bagus lah. Macam dapat jimat masa satu, dapat terurus parking tu kan. Lepas tu tak adalah orang macam nak kena pusing 2-3 kali. Kesian lah macam tu. Tajuk kita smart car parking system lah. Okey lah, aku rasa okey lah ni pilih smart car parking system ni kan. Relevan lah untuk dekat Malaysia ke relevan lah juga smart car parking system ni kan. Tapi tajuk ni kita kena buat dalam ni lah. Konsep PLC punya ni lah kan. Biasa kat mana kita jumpa sistem-sistem parking ni macam biasa dekat mall, pejabat-pejabat besar kan. Macam pejabat besar yang bertingkat. Selalu kita jumpa kat mall lah kan. Kat mall. Lah. Banyak kat mall lah. Sebab kalau event raya ke apa ke kan, ataupun cuti sekolah ke, ramai orang pergi mall. Bila pergi mall, dah sampai mall, lepas tu nak parking, aduh tak ada parking. Parking memang bertingkat, tapi tu lah tak tahu kekosongan parking tu macam mana. Jadi pusing, naik pusing. Kadang sampai tingkat 3 pusing cari parking, tak jumpa-jumpa. Sebab kita tak diurus oleh sistem ni lah. So macam dengan sistem ni berfungsi untuk kita tahulah ada kekosongan ke tidak. Mudahlah kita nak parking. Tak perlu nak kena cari sendiri macam tu. Boleh lah, okey lah. Tajuk ni okey lah. Kan? Untuk tugas ni kan, pembagian tugas ni
Bagi tugas. Aku tak kisahlah. Kalau korang nak pilih dulu nak tugas yang mana, tak kisah. Aku ikut je. Macam sini kita perasan kan, kalau macam akulah, saya nampak yang dekat kita punya input dengan output ni kan, kita ada 6 input, tak termasuklah binary ni. Kita ada 6 input dengan 6 output. So kita ada 4 orang. So kita ada 12 total input dan output. Aku cadangkan seorang ambil 3 lah. Sekurang-kurangnya 2 orang ambil 2 input. 2 orang ambil 2 input, 2 orang ambil 1 input. Macam ni? 1 output. Dua dua orang ambil input, 1 output. 2 orang 2 input 1 output. So seorang akan ada 3 lah tugas macam tu. Adil lah macam tu. Dia macam ni lah. Kalau seorang dah ambil 2 input 1 output. Maksudnya kalau 2 orang dah ambil 2 input 1 output, lagi 2 tu ambil 1 input 2 output lah. Macam tu. Macam tu. Faham? Okay, boleh. Sah. So pilih lah. Start, siapa nak buat yang start? Aku rasa aku nak buat start kot. Kama ambil start Okay. Okay. Kamu ambil start. So aku ambil stop lah. Okay, boleh. One shot ni apa? One shot ni apa benda Siapa tahu? Yang aku faham lah, dia cakap pasal pulse kan. Pulse, apa yang dimaksudkan dengan pulse? Ada juga search tapi tak faham. Aisyah tak faham tak pasal one shot ni? One shot ni mungkin sensor yang detect kereta masuk tu. Sama. Sensor kan? Dia Bukan dekat setiap. dia lepas. Dia bukan yang untuk counter semua ni. Tak tahu sangat. Aku dah lama lah. Tak ingat. Mungkin dia macam validity yang digunakan untuk menentukan yang tempat tu memang dah penuh ataupun tempat tu ada kekosongan. Yang sebenarnya dia macam benda tu internal, tak dapat nak dia macam bila dah sistem tu dah macam contoh kan, input tu dikeluarkan, input, lepas tu dia keluarkan macam dia proses benda tu, bila dah penuh dia counter balik input tu jadi output. Macam ni aku tak tahu. Tak apalah, aku kita abaikan. macam tu. Tak apalah, ini nanti boleh KIV. Kita boleh search balik ke tanya ke macam ni kan. Macam ni. Kalau macam G1 entry ni aku boleh ambil lah. Pak aku Aiman ambil Untuk exit sensor aku ambil lah. Boleh. Boleh. So G2 entry sensor aku ambil. Okay, macam G2 exit sensor ni aku rasa macam aku nak ambil kot. Kama. So G2 exit sensor Kama. Okay. So untuk permulaan output G1 entry ni tak apalah, aku boleh buat kot Aiman untuk G1 entry dengan G1 entry full ni. Dua ni aku boleh buat. Alright. Dua ni G1 entry open dengan G1 entry full. Okay, untuk G1 exit pula, untuk yang bar exit Akila buat lah. Kalau untuk G2 entry dengan open dengan entry full, Alif boleh buat. Okay, so tinggal satu je lah kan, G2 exit. Open ni Kama buat. So semua dah dapat tugas lah kan kiranya. Seorang akan 3 kan. Macam ni Kama 1, 2, 3. Kilapa ada 3. Aiman pun ada 3. Alif pun ada 3. So adil lah kan? Semua orang dapat tugas.
Okay. Boleh. Tak apa. Nanti kalau tak faham ke, kalau tak tahu ke kan, kita boleh rujuk kat Sir ataupun kita bincang lah nanti kan. Kalau untuk simulation tu kita boleh discuss sekali ke kan? One shot tu kalau tak tahu nanti kita tanya lah Sir. Boleh. Kan? Okay, so sinopsis bahagian tugasan ni settle lah. Betul. Macam mana flow project ni? Apa dia? Flow project ni. Macam mana dia function. Oh. Kira sistem ni function dia macam mana? Daripada awal sampai habis. Siapa nak terang? Saya tunjuk yang kita sketch tu. Drawing. Project punya sketch. Cuba terang yang kita Nampak sketch. tak? Sebab aku macam terputus line lah pula. Tak nampak. Tak nampak? Tak bergerak. Oh, sekejap Sekarang ni tengah display apa nampak tak? Sekarang dekat sinopsis lagi. Oh ya ke? Okay, okey lah. dah Dia nampak. tengah reconnecting. Sekarang tengah display apa ni? Display sketch drawing ke? Sketch. Sketch drawing. Okey. Kita boleh terangkan tak gates Garage One ni? Untuk garage one sistem secara keseluruhan dia kita ada 2 garage lah. Tapi kita akan buat step by step. Kita akan mulakan dengan garage yang pertama. Garage yang pertama ni dia akan muatkan sebanyak 5 kereta lah kuota dia. Sebanyak 5 kereta yang kita akan muatkan. Jadi kita bermula dengan dalam keadaan garage tu kosong lah katakan. Garage tu kosong, tak ada kereta. So andai kata ada kereta masuk lah. Ada kereta masuk, dia akan berhenti dekat depan gate 1 entry. So bila gate 1 entry tu akan ada indication lamp. Lampu yang mengindikatkan bahawa dalam tu ada kekosongan. Jadi lampu LED hijau akan menyala lah. Dan gate 1 akan terbuka. So maksudnya boleh parking dalam tu. Sampailah kereta kelima dan dalam tu dah penuh lah katakan. Lepas tu tiba-tiba ada kereta ke-6 nak masuk. Kereta 6 nak masuk, dia gate 1 entry sensor ni dia akan sense akan ada kehadiran kereta yang ke-6. Lepas tu dalam ni dah penuh, dia akan keluar LED warna merah lah. Warna merah tu biasalah kita tahu tandanya tak boleh masuk lah sebab dah penuh. So bila dah penuh dia akan indicate kepada kereta ke-6 ni untuk pergi ke garaj yang kedua. Untuk keluar pula, contohlah kereta yang pertama dalam antara 5 kereta ni dia nak keluar. So bila dia nak keluar, dia akan pergi dekat gate 1 exit. Bila gate 1 exit ni dia akan sense yang akan ada kereta nak keluar. So dia akan buka je lah. Bila dia buka, dia keluar. Dekat garaj ni akan ada satu kekosongan lah. Bila ada kekosongan, dekat entry sensor ni akan menyala balik hijau lah, nak menyatakan bahawa ada kekosongan. Tapi bila macam nak cakap tadi, kalau dah penuh, dia nak suruh pergi dekat gate, dekat garaj yang kedua pula. Macam tu sistem untuk yang garaj pertama lah. Untuk garaj yang kedua, Alif boleh terangkan? Sekejap, tapi kan macam sistem ni kan, dia detect tak? Berapa parking yang tinggal, berapa parking lagi. Maksudnya contoh kan, kalau dalam tu kan 5 kan. Kalau satu kereta sampai, kalau ada 5 kereta dalam tu, kira full lah kan. Maksudnya pergi gate yang seterusnya, garaj yang seterusnya, betul? Betul. Lepas tu kalau contoh kereta sampai, kalau contoh ada 2 ataupun 3 kereta je dalam tu, macam mana nak tahu? Dia ada display benda tu ada 2 parking kosong ke macam mana ke? Tak, dia warna tak hijau. je kot. Dia just macam untuk skop projek kita setakat ni dia tak ada display nombor lah sebab nombor tu dah
dia dah ada input dengan output baru. Untuk skop projek kita ni dia just nyalakan lampu hijau menandakan ada kekosongan je. Berapa tu tak, dia tak beritahu. Kalau ada satu kereta ada 4 kekosongan, still lampu hijau. Nak beritahu boleh parking. Kalau lampu merah tu maksudnya dah full lah, memang dah tak boleh dah nak letak kereta dalam tu. Macam tu, faham tak? Kira macam kalau kereta tu sampai, kalau hijau masuk je. Tak kira ada berapa masuk je. macam tu. Okey. Tak kira ada berapa parking, kat mana yang kosong ke apa, masuk je. Janji ada parking macam tu. Kira hijau Macam tu menandakan ada parking lah. Dia janji ada kosong. Kat mana-mana pun parking je. Janji dia kekosongan kat dalam garaj tu. Kira untuk yang ni guna konsep macam tu lah. Konsep LED hijau menyala. Kalau LED merah kira tak ada kosong. Kalau LED hijau tu ada kosong. Tak kisahlah berapa kosong yang ada macam tu lah. Yep. Kalau ada kereta dah keluar, kereta LED hijau lah yang akan menyala sebab akan ada kosongan macam tu. Tak ada display macam berapa parking lagi tinggal kosong ke apa. Okay. Tak ada. Untuk gate yang kedua ni sama je lah. Sistem dia sama dengan gate satu lah kan? Sama je. Dia cuma ni gate yang kedua je lah. Garaj yang kedua lah. Kalau garaj first tu penuh. Lepas tu kalau dua-dua penuh, dua-dua kamera. Macam tu je. Tapi konsep dia sama macam garaj yang pertama. Kira macam kalau gate kedua pun dah penuh, kereta yang datang tu parking tempat lain lah. Memang atau kena cari balik tempat lain. Parking luar. Parking luar. Pakai tiket je. Faham. Okey, bagus. Baik, mantap. Boleh lah. Rasa boleh kot projek ni. Kalau macam contoh lah. Kalau macam saya pandang secara jauh lah. Andai katalah kita nak buat projek tu, benda tu secara hardware. Benda tu kita boleh, benda ni macam nak kata senang tak adalah. Tapi benda tu boleh direpresentkan dengan kotak ke. And benda-benda tu hardware simple-simple sebagai sensor dengan LED tu kita boleh jadikan dia sebagai bahan kan. Korang rasa okey tak kalau kita buat benda tu sebagai hardware kita? Boleh je. Sebab kalau dia guna konsep LED saja okey lah. LED sensor. Sense. Lepas tu dalam tu kalau dah penuh nanti LED akan menyala warna merah lah macam tu. Okey lah kan projek ni? Okey. Saya setuju. Tu je lah kan. So conclusion dia yang kita dapat daripada projek ni, dia untuk sistem ni untuk memudahkan kita untuk letak kereta lah kan. Sistematik lah. Lebih sistematik. Dan menjimatkan masa lah. Menjimatkan masa tu yang penting tu. Betul. Lagi satu dia sekarang dia faham apa counter and interlock. Konsep function ABC PLC lah. Counter and interlock. Okay, tu je lah perbincangan kita. Tu je lah. So sekejap aku ada benda nak tanya lah. Macam contoh kan, macam sistem kita ni, dia tak semestinya kena pergi garaj 1 dulu baru pergi garaj 2 ke apa kan. Kalau macam contoh garaj 2 penuh, garaj 1 ada kosong, boleh je kan kereta pergi garaj 1 dulu. Garaj 1, tak maksud aku kalau macam, itulah maksud aku. Sorry pening sikit. Boleh? Dia, maksudnya tak perlu pergi tengok satu-satu. Mana yang kosong tu boleh je masuk. Tapi kalau ikutkan macam secara sequence dia, untuk sequence kita punya projek ni kita akan dahulukan garaj 1 lah kan. Tapi bila dah ada kereta keluar masuk semua, dia dah jadi macam tak kisahlah mana-mana nak masuk, janji dia hijau. Macam tu lah kan sistem kita. Betul. Faham? Okay. Ada apa-apa yang nak tanya tak? Pasal tugas ke apa ke? Tak ada. So far ada lagi. So far okey Apa nanti kalau tak faham ke apa kita bincang lah. Kita beli ni lah. Maksudnya siapa yang tak faham tanya lah kan. Tak pun direct tanya kat Sir pun okey juga kan. Boleh. So itu sajalah Terima kasih. Okay, terima kasih.